hormati barisan pengurusan Masjid Al-Mujahidin, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesempatan, ruangan, kesihatan untuk terus mengerjakan solat fardu subuh berjamaah dan seterusnya mengambil sedikit intifati daripada kuliah subuh pada pagi ini, tuan-tuan sekalian. Hadirin sekalian, insya-Allah pada pagi ini menyambung semangat ataupun doa yang kita bacakan ketika Ramadan yang tidak miss, yang Nabi mengajarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Untuk didoakan jikalau kita mendapat malam Lailatul Qadar. Doa yang agak simpel, bahkan ia bukan sahaja khusus untuk Ramadan, bahkan berterusan. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ulama kita dah menguraikan kenapa ketika itu tidak berdoa diberikan keampunan. Kenapa kita berdoa memberikan kemaafan, tuan-tuan sekalian? Ialah kita kan ada dosa, kesilapan yang begitu banyak. Namun yang kita minta adalah afu, fa'fu, diberikan kemaafan. Maka ulama kita menguraikan, dia kata pengampunan ataupun maghfirah. Kita baca istighfar setiap lepas solat, astaghfirullahalazim. Istighfar ataupun maghfirah ataupun pengampunan diberikan dalam keadaan kesalahan itu masih lagi ada tapi diampunkan. Tetapi kemaafan, kesalahan yang dibuat itu dipadamkan serta-merta. Perbezaan di antara maghfirah ialah dosa itu dibuat tapi ditutup. Maghfirah ditutup, tuan sekalian. Oleh itu perkataan al-ghafarah itu sendiri merupakan maksudnya apa? Maksudnya tutup, tuan sekalian. Tetapi bila kata afu, innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna, ialah padam terus, seolah-olah tidak pernah ia dikerjakan. Itu di antara sebab mengapakah doa itu afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna, sedangkan ia merangkumi dosa-dosa kita yang kecil ataupun yang besar. Tuan-tuan sekalian, pagi ini saya membawa sebuah kitab yang kecil. Kecil tak kecil pun, lebih kurang 100 buku surat, karangan seorang ulama yang agak lama. Beliau meninggal tahun 869 Hijrah. Dibuat sebuah kitab bertajuk Isyaratul Mahbub fi Bitakfiriz Zunub, iaitu bertajuk memberikan khabar gembira kepada orang yang disayangi tentang apakah perkara yang boleh menghapuskan dosa. Dulu pernah kita ceritakan, tuan sekalian, saya bawa sebuah kitab karangan Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia ceritalah amalan-amalan simple yang boleh kita buat untuk menghapuskan dosa. Kali ini ada buku lain pula, ulama lain yang membuat, yang bernama Imam Al-Qabuni, ulama-ulama di sebelah Arab lah, tuan sekalian. Kitab ni lama, 869 Hijrah, mungkin tahun 15 atau 14 yang lepas, tuan sekalian. Maka dibuat kitab nak ceritakan kepada kita apa benda-benda yang Nabi ajar kepada kita, simple, namun bila kita buat ia menghapuskan kesalahan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapakah tuan sekalian bila Ramadan yang lepas itu kita mendoakan afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna, diberikan kemaafan. Jadi kalau kita lihat sebuah kitab yang lain yang bertajuk kitab Riyadhus Shalihin, kitab ni agak masyhur, karangan Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi. An-Nawawi ni famous. Jadi kitab itu diambil. Kitab itu dia menghimpunkan lebih kurang 500 hadis memandu hidup seorang muslim. Dia bertajuk ada tajuk yang pertama, kedua, ketiga. Tajuk yang pertama dimulakan dengan hadis berkaitan niat. Tajuk yang kedua pula, tuan-tuan sekalian, dimulakan dengan hadis berkaitan taubat. Maknanya sewajarnya seorang muslim itu tidak pernah melepaskan diri daripada taubat. Oleh itu tuan-tuan sekalian, dalam ajaran tasawuf, tuan,
dia dipanggil sebagai dua fasa. Pertama dipanggil takhalli. Takhalli ialah kita menyucikan diri daripada segala kesalahan. Dan kemudian tahalli, menghiasi diri dengan keindahan. Macam kita lah, tuan sekalian, di pagi raya kita tahu sunatnya mengenakan pakaian yang cantik, yang baharu. Oleh itu Islam kata sunat sebelum itu juga mandi pagi raya, mandi Aidilfitri. Kenapa kena mandi? Untuk membersihkan diri. Kemudian perhiasan, bersih dahulu daripada kotoran, baru perhiasan. Macam itu juga dengan manusia. Kamu nak cantik, kamu kena bersih dulu daripada dosa, dan boleh berhias dengan akhlak yang baik. Dia panggil takhalli, bersihkan, tahalli, berhiasan, tuan-tuan sekalian. Maka penting benda-benda yang berkaitan dengan pengampunan dosa. Oleh itu psikologinya, mengapa doa itu yang dianjurkan ketika Ramadan? Kerana tuan-tuan sekalian, orang yang diampunkan ini, kata para ulama kita, dia akan ada dia punya kesan dalam kehidupan seterusnya, tuan-tuan sekalian. Baiklah, apakah dia perkara yang tambahan yang boleh kita buat, tuan-tuan sekalian, jikalau kita nak tambah kita punya amalan-amalan yang boleh diampunkan? Nabi kata dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kata seorang sahabat Nabi namanya Thauban. Sahabat dia tanya, ya Rasulullah, apa dia? Bukan kita je tanya, sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apa dia benda yang paling baguslah untuk kita beramal untuk masuk syurga? Kata Thauban. Nabi kata, alaika bikathratis sujudi, fa innaka la tasjudu lillah sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wastakthiru minha minas sujud. Simple je. Sedangkan soalan yang sama, tuan-tuan sekalian, banyak ditanya oleh para sahabat Nabi. Kita pun kalau kita ada peluang berjumpa dengan orang yang ataupun dengan Nabi lah, walaupun tu agak jauh kan, jumpa dengan Nabi, tapi kita boleh doakan mimpi jumpa Nabi. Contoh, kalau kita diberikan nikmat, baik itu benda yang boleh berlaku. Nabi kata, man ra'ani fil manam fayarani yaqadatan. Siapa yang lihat aku pada tiga-tiga mimpi, wara'ani haqqan, maka dia benar-benar melihat aku. Contohlah, kalau kita diberi nikmat jumpa dengan Nabi, apa soalan kita? Apa kita punya soalan? Kalaulah kan, jadi mesti kita tanya benda yang agak cukup mas ataupun yang agak mahal. 100 million question kita akan tanya. Jadi sahabat ni tanya Rasulullah, apa dia benda yang aku buat ni yang boleh masuk syurga lah? Maka kata Nabi, hendaklah kamu ini memperbanyakkan sujud. Tidaklah kamu sujud melainkan ianya akan menghapuskan kesalahan kamu dan mengangkat akan derajat kamu. Maka perbanyakkanlah sujud. Itu di antara hadis yang mengatakan boleh kita memperbanyakkan kita punya solat sunat, tuan-tuan sekalian. Jadi simple je. Hadis yang mudah, iaitu memperbanyakkan sujud, iaitu pada amalan-amalan yang sunat. Bukan sujud saja yang sunat. Dia punya point tu ialah memperbanyakkan solat sunat. Apa dia? Segala solat sunat, melainkan bukan pada waktu yang diharamkan, iaitu selepas subuh, lepas asar, ketika matahari rembang dan seterusnya. Baiklah, muslim, seterusnya diceritakan lagi, para sahabat Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa benda yang bagus lagi untuk diamalkan? Maka Nabi kata, kana yastaghfiru lis-saffil muqaddam salasan wal-sani marratan. Nabi SAW memohon ampun untuk mereka yang berada di saf yang pertama sebanyak 3 kali, dan memohon ampun untuk mereka yang berada di saf yang kedua sebanyak sekali. Itu di antara juga benda yang simple yang kita buatlah. Alhamdulillah, kita punya majlis tak ramai dan tak besar, dan besar juga. Jadi keberanian untuk berada di saf yang pertama itu tinggi. Nampak mudah, kita datang awal, pergi saf pertama, nampak simple. Tapi Nabi kata apa? Nabi memohon ampun untuk orang yang berada di saf yang pertama 3 kali.
Memang kita tak dengar pun dia mohon ampun, tapi Nabi memohon ampun untuk kita, tuan-tuan sekalian, yang berada di saf yang pertama 3 kali dan saf yang kedua sebanyak 2 sekali sahaja. Yakni walaupun kita berada di awal saf, itu dah merupakan fadilat yang besar, tapi dia diampunkan kesalahan. Tuan-tuan sekalian, oleh itu dalam fiqh diajarkan kepada kita, dipanggil sebagai ithar fil qurbi makruh. Kalau kita ini memberikan ruangan orang lain dalam bab ibadat, makruh hukum dia. Tuan-tuan dah berada di saf pertama, datang orang lain, kita pula bagi dia chance, bagi dia peluang untuk saf yang pertama, kita kedua, itu makruh hukum dia. Makruh ni mana tak digalakkan lah, taklah dosa. Kita fikir baguslah dia berkorban kefahaman kita, tapi fiqh mengatakan tak, berkorban tu tidak digalakkan. Berkorban lain bagus, kasih orang makan, kasih orang duit, itu bagus. Tapi bab ibadat bukan maknanya tamak, tidak. Tapi kalau ada peluang kehadapan, kita kehadapan. Bahkan Nabi mengatakan, Nabi mohon ampun mereka yang bersolat di saf yang pertama 3 kali, tuan-tuan sekalian. Okey, itu kita kumpulkan, sembahyang sunat, banyakkan sujud, kemudiannya sembahyang di saf yang pertama, seterusnya. Hadirin sekalian, Nabi kata dalam sebuah hadis yang lain Nabi kata apa? Okey, membaca hadza babun minas sama futihal yawm lam yuftah qad. Nabi kata pada hari ini langit dibuka dengan begitu luas yang tidak pernah dibuka seluas ini sebelum ini. Fanadzala minhu malak, dan turun padanya malaikat. Maka Nabi kata lagi, hadza malakun nadzala ila al-ardi lam yanzil qad illa al-yawm fasallam. Hari ini malaikat itu turun, yang malaikat itu begitu ramai, tidak pernah seramai ini sebelum ini. Nabi kata, Nabi menceritakan kepada kita. Abishir, kata Nabi, kenapa malaikat turun? Mengapakah terbuka pintu langit? Abishir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Malaikat berkata kepada Nabi Jibril AS, Sayyidina Jibril kata, ya Rasulullah, aku berikan kabar gembira kepada kamu, yang kamu ini tidak pernah, kamu ini hari ini diberikan 2 perkara yang tidak pernah pun diberikan dengan orang sebelum kamu ataupun Nabi sebelum kamu. Nabi digunakan 2 benda besar. Benda besar yang mana kita pun tak tahu apakah dia punya fadilat kiraannya, tapi cuma Nabi kata begitu besar. Bahkan Jibril kata, ya Rasulullah, hari ini kamu akan diberikan 2 benda yang Nabi-Nabi sebelum kamu tak pernah dapat. Tuan-tuan, apakah dia? Tuan-tuan semua hafalnya, yaitu Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarati liman taqra'u biharfin minha illa a'taituhu. Surah Fatihah senang kan? Dan juga penutup surah Baqarah, amana rasulu bima, sampai Nabi lah, wa sunnah al-qawmil kafirin. Oleh itu, tuan-tuan sekalian, kita baca lepas solat kan, lepas kita sembahyang, kita baca astaghfirullah, kita baca la ilaha illallah wa syarikalah, kita baca Allahumma ajirna minan nar, dan kita baca Fatihah biasaannya. Orang lagi baca Fatihah. Ada orang argue, kata tak ada pun dalam hadis Nabi SAW baca Fatihah lepas solat. Kita kata memang tidak ada hadis menyebut direct sedemikian, tetapi hadis seperti ini cukup menggambarkan kepada kita bacaan Fatihah itu mulia. Bilakah nak baca? Tidak ada tempat yang lebih mulia melainkan selepas solat dan berada dalam masjid. Oleh itu kita pun baca lepas sembahyang astagfirullah, kita pun baca la ilaha illallah wa syarikalah, lepas subuh, lepas asar, lepas maghrib, dan kita tambah lagi dengan Fatihatul Kitab. Kerana apa? Banyak keberkatan surah yang paling mulia. Dan juga hari ini hadis ni mengatakan itu surah yang diturunkan oleh para malaikat begitu besar. Memang mudah. Surah Fatihah saya hafal dari kecil sampai hari ini saya hafal. Namun Nabi kata ini dia 2 pemberian yang besar yang boleh kita amalkan dengan mudah, Fatihatul Kitab. Bahkan tuan-tuan sekalian, dalam sebuah kisah yang panjang, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat Nabi,
Dia pergi sebuah tempat ataupun sebuah kampung. Kampung itu orang Arab, tuan sekalian, dia kalau pergi sebuah tempat yang baru, dia mesti dipanggil istidafah. Istidafah tu dia jumpa dengan kaum tersebut, dia minta izin untuk masuk ataupun untuk diberikan layanan. Itu Arab punya budaya. Kalau tuan-tuan boleh membaca awal juzuk 16, kisah di dalam surah Al-Kahfi itu, Nabi Musa alaihissalam kan dia pergi dengan Nabi Khidir, kata Nabi Khidir, orang yang alim itu, jumpa budak kecil dibunuhnya, jumpa kapal dibocorkannya, pergi ke kampung. Kampung kan istidafah, tak ada kalimah tu. Kalimah tu dia pergi kampung tu, orang tak layan dia. Sebab budaya orang dahulu, kita orang asing, kita masuk dalam sebuah kampung, kita perlu diamankan. Benda itu diambil sampai hari ini, tuan-tuan sekalian. Orang luar negara masuk Malaysia, masuk mana-mana negara perlu ada visa. Itu sistem standard yang telah pun ada sejak zaman dahulu. Orang asing masuk dalam sebuah tempat, dia perlu istijab, diberikan amanan. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ada sebuah kisah, tuan sekalian, orang Arab. Orang Arab dia agak masyhur dengan kisah, kerana mereka menghafal kisah, tuan sekalian. Kita Melayu pun tak banyak, cuma kisah orang Melayu disimpan di arsip. Kita pula bukan budaya menghafal kisah, tuan sekalian. Tapi rakan-rakan kita saya pernah tanya orang di Minang dekat Padang. Mereka ni bila ada perhimpunan keluarga, bila kenuilah, kita kenui tahlil ke doa selamat, akan berkumpul orang lama, orang berumur dan orang muda. Dia akan ada event ataupun akan ada satu spot khas. Orang tua akan cerita, datuk kita dulu sekian lama, 2-3 jam, tak larat, 2-3 jam cerita datuk kita dulu. Nampak macam simple, tapi itu di antara daripada sebagai mewariskan kisah-kisah sebelum kita. Cuma kita hari ini dengan keadaan di bandar dan sebagainya, mungkin tak sempatlah hal itu. Tapi orang Arab dahulu itu dia punya culture. Kalau orang-orang dulu dia panggil, itulah di antara cara belajar mengajar, telling story method dia panggil. Kita cerita pada manusia. Orang Arab, tuan sekalian, dia terkenal dengan sebuah kisah. Kisah ni berkaitan dengan istijar ni ataupun memberi perlindungan ini. Di mana satu ketika ni sebelum Nabi, zaman-zaman awal Arab. Orang Arab ni dia dipanggil golongan yang terkenal dengan kesetiaan. Contoh jangan compare lah Arab hari ini. Ada yang bagus, yang baik sungguh. Yang nakal-nakal juga lah. Tapi dia punya budaya dia adalah budaya setia. Oleh itu bila ulama kita membahaskan Al-Imam Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah, dia kata kenapa Allah pilih Arab sebagai satu tempat untuk terima Islam. Kenapa tak pilih orang Iran ke, orang Parsi ke, orang Melayu ke sebagai contoh. Tapi Allah pilih Arab. Kenapa? Di antara sebab budaya Arab itu sendiri yang memiliki sifat kesetiaan. Dia setia, dia tak tipu, dia tak melawan ataupun tak curang. Maka Arab ini antara kisah kesetiaan dia. Oleh itu agama sampai pada kita dengan betul. Orang Arab yang bawa kan. Itu kajian itu tak boleh nafi pun. Siapa yang bawa Islam kat Malaysia, orang Arab Muslim. Tuan-tuan pusing ke mana pun Arab juga. Bukan pedagang India, pedagang Cina. Tuan-tuan pergi kata India, Cina pun kajian mengatakan orang Arab juga yang bawa. Orang Arab daripada India, Arab daripada Cina, tuan-tuan sekalian. Maknanya orang Arab, para habaib kita, para sayyid sadah begitu menyumbang besar dalam Islam ataupun pendakwahan Islam di negara kita. Tuan-tuan sekalian, kisahnya ialah dulu sebelum di awal-awal Arab ni terkenal golongan yang setia. Dia akan setia, dia akan taat, dia akan jujur. Setia. Dia kata A, B, B. Tak ada istilah untuk bercurang. Satu ketika tuan sekalian datang di sebuah perkampungan Arab. Mereka terkenal dengan golongan yang
yang setia, yang baik. Satu hari datang satu pasangan suami isteri masuk ke kampung itu. Suami isteri ini bila masuk kampung yang baru, dia kena minta perlindungan. Tadi kan kita kata istijar, minta lindung, minta diberikan layanan tetamu. 3 sehari itu adalah wajib untuk diberikan layanan tetamu. 3 hari adalah sunat, yang baki itu tak wajib. Maka bila datang ke situ, dia minta perlindungan dengan seorang yang bernama Umair Al-Hanafi. Umair bin Salmi Al-Hanafi, orang Arab lah. Umair dia kata, tak apalah, masuk, aku akan lindung kamu. Cakap mulut, tapi dia punya implikasi itu besar. Arti kata, siapa usik kamu, macam usik aku. Itu point dia. Kalau kamu cedera, aku cedera orang tu balik. Kalau kamu dibunuh, aku bunuh orang tu balik. Itu bahasa dia besar, bukan simple-simple. Nak buat cerita tuan sekalian, adik kepada Umair ini ialah nama dia Qarin. Qarin. Dia dah tengok orang baru ni, pasangan suami isteri masuk ke dalam kampung dia, ke dalam kawasan dia. Perempuan tu cantik pula, isteri lagi itulah cantik. Pendekkan cerita, Qarin ni suka kat perempuan tu. Dia pun nakkan perempuan tu langsung dibunuhnya lelaki tersebut kerana inginkan perempuan itu. Okeylah. Jadi bila Umair tahu akan peristiwa ini, dia pun tanya, siapakah yang terlibat dalam pembunuhan lelaki ini? Lelaki ni aku yang lindungi, saya yang berikan perlindungan kepada dia. Siapa yang bunuh? Qarin. Siapa Qarin? Adik dia sendiri. Ikut undang-undang tadi kita katakan, kalau siapa yang diberikan perlindungan, kalau dia dicederakan, dia dibunuh, orang yang melindungi akan membalas pula jenayah tersebut. Itu undang-undang Arab. Tapi yang membunuhnya adik dia sendiri. Itu yang payah. Adik sendiri, erti kata, takkan nak bunuh adik sendiri, tuan-tuan sekalian. Tapi kesetiaan Arab, wafak Arab tak ada. Ikut undang-undang, memang tu undang-undang dia, dan kamu kena buat. Akhirnya Umar membunuh adik dia sendiri. Bunuh kena menghukum lah, sebab dia melanggar undang-undang tu. Jadi itu di antara kisah yang masyhur dalam orang Arab, tuan sekalian. Mereka ni dia panggil wafat. Oleh itu kalau wafat ni adalah merupakan setia. Setia ini lah yang akhirnya tuan sekalian membawa kepada asabiah. Apa asabiah tu? Tak kisahlah kamu salah ke betul ke, aku support kamu. Itu dia. Itu asabiah dia. Memang itu sifat mereka. Memang diajar kita kena setia dengan kita punya kabilah. Dia salah ke, dia betul ke, kita akan support. Itu akhirnya menyimpanglah. Tapi asal cantik kesetiaan. Abu Sa'id Al-Khudri pergi dalam sebuah kampung, minta untuk diberikan perlindungan dan layanan. Orang kata kabilah, dia kata tak nak lah, kami tak mengalu-alukan tuan. Tak apa, itu hak dia. Tapi nak buat cerita betul sekalian, ketua kabilah dia pula Allah uji dengan kena patung ular. Dalam kes yang sama, dalam event yang sama, dalam hari yang sama. Jadi bila ketua kabilah ni, ketua kampung kena patung ular, anak murid dia ataupun dia punya penduduk pun tanya, siapa yang boleh ubat ni? Akhirnya dia pun tanyalah kepada kumpulan sahabat Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri, kamu rasa-rasa boleh tak ubatkan saya punya bos ni? Kena patung ular lah pula. Tadi tak terima, tapi jual mahal. Ni minta pula tolong. Maka kata Abu Sa'id, boleh, tak ada masalah, insyaAllah kami cuba. Abu Sa'id Al-Khudri, tuan-tuan sekalian, para sahabat Nabi, sahabat yang mulia, yang alim. Dia bukan memuah pun, bukan reti pun, tapi nak katakan yakin. Dia pergi jumpa dengan ketua kabilah yang sedang sakit itu. Dia baca Fatihatul Kitab, Fatihah je. Dia nak kata besar punya Fatihah pada kita ni, tuan sekalian, nampak simple. Kita baca hari-hari, tapi ada banyak fadilat yang begitu besar. Kalau ikut hadis ni, hadis yang begitu besar diturunkan oleh para malaikat, dibuka pintu langit. Maka Abu Sa'id baca dengan kalimah Bismillah sampai habis, Fatihah sampai habis, waladhdallin, dibacakan ke dalam air,
dikatakan diminum oleh ketua kabilah ataupun disambungkan ke tempat yang luka itu. Ini merupakan satu pensyariatan kita boleh menjambilah. Tuan-tuan boleh buat berkesan nombor 2. Itu jangan komen lah. Tak berkesan pun saya buat lah. Tuan-tuan punya rezeki lah. Cara boleh. Fatihah ke, kita baca air minum ke apa ke, tuan-tuan sekalian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyembuhkan ketua itu. Cerita dia sembuh. Tapi sebelum nak sembuh tu, Abu Sa'id dia kata macam ni, kalau sembuh kamu punya ketua, aku nak 100 ekor kambing. Di mana? Ni macam iman ni. Tapi tak apa, sebabkan sakit ni pasal boleh. Tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku memang sembuh, alhamdulillah. Maka diserahkan 100 ekor kambing kepada Abu Sa'id. Abu Sa'id balik jumpa Nabi, cerita dengan Nabi, ya Rasulullah, alhamdulillah tadi itu kami pergi sebuah kampung, ketua negeri Batu Ular, aku jampi Fatihah saja, alhamdulillah sehat, dapatlah hadiah ni. Nabi kata apa? Kalau boleh share sikit kambing tu. Itu dia punya cerita lah, tuan-tuan sekalian. Tapi nak katakan apa dia punya bacaan? Fatihah. Keyakinan tinggi lah tuan-tuan sekalian. Tapi yang kita baca hari ini, Fatihah itu begitu besar punya fadilat. Bahkan itu pun yang boleh dibaca Fatihatul Kitab dan Amanah Rasul. Kalau tak silap saya, dulu kalau kita punya budaya di kampung-kampung, sembahyang subuh maghrib ni dibaca Amanah Rasul, panjang sikit. Amalan yang kita baca tuan-tuan sekalian lepas sembahyang ni, Astaghfirullahalazim, la ilaha illa syarikalah, Allahumma ajirna minan nar. Kita baca Fatihatul Kitab, baca Fatihah, baca ayatul kursi, Amanah Rasul, 3 kul, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, itu semua merupakan amalan Nabi SAW. Cuma kalau kita baca hadis, banyak yang dibaca, banyak. Kalau tuan-tuan nak baca semua yang Nabi baca lepas sembahyang, memang tak habis. Atau berlapan pun tak habis lagi, tuan-tuan sekalian. Oleh itu datang seorang ulama di Mekah dan kemudian dia pergi ke Madinah, nama dia Safiyuddin Al-Qushashi. Sekitar tahun 17 Hijrah yang lepas, 17 kurun yang ke-17 Masihi yang lepas, 17, 16. Dia susun yang kita baca ni, Astaghfirullahalazim, la ilaha illa syarikalah, Allahumma ajirna minan nar. Tu susunan dia tu. Dia baca, dia orang alim lah, wali besar, orang saleh, orang alim. Bila dia susun semua tu dan dianjurkan membaca, maka ketika itu orang Mekah dan Madinah mengambil amalan itu sebagai amalan yang lazim bagi mereka. Oleh demikian orang Melayu pula ketika itu pergi ke Mekah tahun 17, 18, 16 kurun tuan-tuan sekalian, kita melihatkan banyak orang Melayu pergi ke Mekah. Bahkan dalam sejarah tuan-tuan sekalian, pernah sahaja orang Melayu kita jadi imam dan khatib dekat Masjidil Haram. Contohnya Al-Imam Al-Syekh Abdul Latif Al-Minangkabawi, menjadi imam dan khatib. Imam tu boleh gagah lagi tuan sekalian, mungkin zuhur kot asar tu tak punya apa pun, tapi imam dan khatib. Bahkan Imam Abdul Latif Al-Minangkabawi ada sebuah kitab yang menguraikan matan al-waraqat dalam usul fiqh. Kitab yang besar, alim besar, alim besar. Lama dah, tahun 17, lama. Dulu kalau tak silap saya tuan sekalian, kata rakan-rakan kita menceritakan di Masjidil Haram, undang-undang dia ataupun dia punya amalannya, para imam hendaklah terdiri daripada kesemua bangsa. Melayu ada, Jawa ada, Iran ada, Turki ada, diambil semua bangsa. Dulu punya amalan dah tuan sekalian. Oleh itu ada ulama kita atau kita punya orang Melayu kita jadi imam dan khatib. Hari ini Allah a'lam, tak tahu. Jadi bila orang Melayu kita ramai pergi ke Mekah, bahkan ada saya jumpa beberapa individu di sebelah pantai timur lah, Kedah, Kelantan kan. Tuan-tuan kalau pergi Mekah ada lagi komuniti tu, komuniti Melayu yang cakap Arab lah.
Pepatah ni ramailah tuan sekalian ni. Dulu memang biasa kalau mereka ni pergi Mekah bawa anak kecil, sampai Mekah ditinggalkan. Itu benda biasa. Dan bila besar jadi alim, jadi orang berilmu lah. Jadi bila orang-orang Melayu pergi ke Mekah, Madinah, tuan sekalian, itu amalan yang mereka dengar. Orang Mekah, Madinah itu bacaan lepas solat. Apa dia? Wirid Al-Qushashi dipanggil. Itu hadis Nabi tapi disusun oleh Al-Qushashi. Istighfar dan semua itu disusun. Itulah yang dibuat balik kepada kita. Jadi yang kita amal setiap hari ini bukan, memanglah hadis Nabi betul, tapi merupakan amalan yang telah pun masyhur seluruh agama, seluruh dunia Islam, tuan sekalian. Wirid Al-Qushashi. Saya sendiri ada sanad, kita mengambil dengan para masyayikh kita, sanad bersambung Wirid Al-Qushashiyah dipanggil. Baik hadirin sekalian, antaranya ialah membaca Fatihah lepas kita sembahyang, tuan sekalian. Baik, sambung lagi hadirin sekalian. Apakah dia? Tadi dah kita ulang balik. Pertama sekali banyaknya sujud. Keduanya sembahyang saf yang pertama ataupun yang kedua. Ketiganya baca Fatihah atau baca Amanah Rasul 5 sampai dah habis. Kita baca mungkin malam Jumaat lah, kita baca Yasin, tuan sekalian. Yang seterusnya senang sebenarnya. Ni memang kita buat. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani wa yusalliyani 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa lam yaftariqa hatta yughfar lahumā dhunubuhumā ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Tidaklah ada dua orang yang beriman, yang muslim, yang bertemu langsung dia berjabat tangan dan berselawat ke atas Nabi SAW, melainkan mereka tidak akan berpisah setelah diampunkan dosa-dosa mereka yang telah pun terdahulu dan kemudian. Bersalam, salam. Hari ini dah boleh salam kan? SOP kita dah boleh salam. Salamlah. Bahkan bukan tertentu lepas kita solat sahaja, bahkan bila-bila pun kita boleh salam. Erti katanya kalau perlu lah. Kalau asyik berulang pun pelik juga. Jumpa orang salam tapi kena berselawat. Tidak wajib, tapi hadis mengatakan berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu di antara benda yang boleh diampunkan kita punya kesalahan. Simple sangat, tuan sekalian. Baik, sama-sama lagi. Benda-benda yang boleh kita buat. Tapi yang seterusnya ini agaklah dia bergantung sifat kita. Nabi kata apa? Rahimallahu 'abdan samhan iza ba'a, samhan iza ishtara, samhan iza iqtada. Ghafarallahu lirajulin kana qablakum sahlan iza ba'a, sahlan iza ishtara, sahlan iza iqtada. Allah merahmati orang sebelum kita. Ataupun Nabi kata Allah merahmati seorang hamba itu yang samhan. Samhan ni apa? Mudah berkira. Tak kisah, okeylah, cincai lah. Kan cincai maknanya tak kisah sangat. Mudah, memudahkan segalanya. Bila membeli, mudah. Kita kan ada tawar-menawar. Hari ni okeylah, dah ada harga, kita bayar. Tapi kalau ada tawar-menawar, dia tak berkira. Berapa harga ni? RM10. Okeylah, saya beli. Dan juga apabila dia menjual, kalau dia berniaga pun dia tak berkira. Tuan minta kurang sikit, boleh saya kurangkan. Tapi tak rugilah, tuan sekalian ya. Maknanya dalam dia punya muamalat harian, bukan sahaja jual beli, bahkan dengan manusia, toleransi dia begitu tinggi. Dan kemudian bila dia meminta hak pun dia berkira, dia tak berkira. Orang hutang dengan dia kena bayar lah hutang tu. Tapi dia tak berkira, tak apalah, tak boleh bayar, tangguhlah. Orang sewa rumah kita, ni yang bayar ni. Sewa rumah ni sebab kita kena bayar dia punya financing kan. Itu isu besar. Tapi kalau kita ada, saya tahu tuan-tuan semua mungkin dah ada aset biji rumah. Orang sewa kadang-kadang tak boleh bayar. Kita pula lepas pasca pandemik dan sebagainya, kita samhan, toleransi tak apa. Tak apa, di depan lah, dan sebagainya. Itu dipanggil orang yang samhan. Samhan ni ialah tasamuh, toleransi tinggi. Nabi kata lagi, rahim ghafarallah, Allah mengampunkan dosa orang yang sedemikian. Dalam sebuah hadis lain Nabi kata apa? Ahli syurga hayyin layyin.
Ahli syurga ni orang yang hayyin, mudah berkira. Lain, orang yang lembut yang baiklah, bukan lembut yang dibuat-buat. Itu di antara sifat yang mencabarlah tuan sekalian. Kita nak ubah sifat kita. Namun toleransi tinggi itu merupakan di antara sifat yang memberikan keampunan kepada kita. Dan tuan sekalian, memang sungguh Nabi merupakan satu insan yang paling toleransi. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, seorang sahabat Nabi yang telah pun terlibat di dalam dipanggil kesalahan bersetubuh di siang Ramadan. Ini kesalahan yang memerlukan kepada kafarah. Kafarah ni ialah perbuatan untuk menghapuskan kesalahan ini. Kafarah. Jadi untuk orang lelaki ni, sahabat Nabi ni, dia telah pun bersetubuh, dia bukan berzina, bersetubuh siang Ramadan dengan isteri dia lah. Tapi tak boleh buat, kita pun sedia maklum. Jadi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku ni macam mana pun tak tahulah, tapi dah terlanjur, dah bersetubuh di siang Ramadan. Apakah cara nak lepaskan diri? Nabi kata, kamu kena lepaskan hamba. Kalau tak ada duit dah, saya orang miskin. Kamu kena puasa 2 bulan berturut-turut. Memang tak boleh, tuan-tuan. Kalau tak boleh, alangan puasa Ramadan pun tak puasa, pun konten juga. Jadi Nabi kata, macam itu kamu kena beri makan 60 orang miskin. Dia sama macam zihar. Bebaskan hamba, ataupun puasa 2 bulan berturut-turut, ataupun memberi makan 60 orang miskin. Semua tak boleh buat. Saya orang miskin, saya sendiri dah miskin dah. Macam mana nak beri makan orang miskin? Nabi kata, okey, kalau macam tu ambillah duit ni. Terus toleransi Nabi SAW, ambil duit ni, cari orang miskin, pergi kasih makan. Nabi pula sponsor dia punya denda dia. Dia pun ambil. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, mana aku nak cari orang miskin? Aku ni yang paling miskin. Tuan sekalian, dah lah buat hal, buat masalah lah tuan sekalian. Minta pula diskaun. Hujung kali tu, minta pula, aku dah yang paling miskin. Nabi kata apa? Ambil lah. Akhirnya awalnya dia bersama, endingnya dia dapat semua nikmat tu. Nak dapatlah makanan ataupun wang untuk memberi makan tuan sekalian. Maka hadis ini hukum-hukum lah. Tapi bagaimana dia punya toleransi Nabi kepada umat Muhammad SAW. Last sekali, hadis yang last sekali. Hadis last ini tuan sekalian, hadis yang boleh kita cuba buat tuan sekalian ya. Dia panggil apa? Ni kalau ada ruangan, ada peluang, kita cubalah buat. Nabi kata apa? Man ghasala mayitan fa'adda fihi al-amanata wa lam yafshi alayhi ma ra'a kharaja min zunubihi ka yawmin waladathu ummuh. Di antara perbuatan yang boleh mengampunkan dosa ialah Nabi kata, siapa yang memandikan jenazah dan kemudian menunaikan amanah. Apa amanah dia? Dia mandi jenazah, kalau ada benda yang buruk tidak diceritakan langsung, dijagalah dia punya rahsia. Ketika mandi itu, Nabi kata, dia keluar daripada permandian tersebut seperti bersihnya kanak-kanak yang lahir daripada perut ibunya. Itu memang payahlah untuk bila nak buat ni mandi jenazah ni. Tapi boleh kita ambil berkat kalau kita punya saudara kan, saudara kita meninggal ke, adik-adik meninggal ke, tak saya nak basuh, ambil berkat sahaja. Senang saja, kita mandikan, ambil berkat, dan kita apa? Tak menceritakan akan rahsia. Senyap. Ada sebuah kisah tuan sekalian. Ni masa belajar kat Yaman dahulu. Almarhum Habib Al-Mashhur yang merupakan mufti Hadramaut ketika itu tuan-tuan sekalian. Beliau ini masa saya pergi itu masih lagi hidup, saya mengaji dengan dia. Kitab fiqh Yaqutun Nafis. Masa itu beliau ni dikatakan, sebelum itu beliau ni dikatakan mengidap sakit kaki. Kaki dia sakit kerana dulu pernah dikatakan dipenjarakan zaman komunis. Hadramaut pernah berada di bawah komunis tuan sekalian, Syu'i. Ketika zaman Soviet, Yaman lah Yaman.
Maka dia katakan beliau kaki itu sakit sebab pernah masuk penjara, katanya di torture, wallahu alam. Tapi tak sihat, kaki tak sihat. Pakai tongkat macam jempang sedikit. Dia mufti besar. Mufti ni orang paling tinggi kan. Mufti ni tak ada kewajipan nak pergi mandi jenazah dia. Mufti ni oleh ulama besar, rujukan. Tapi dia mengambil berkat hadis ni. Sejak hari itu, sejak dia keluar ataupun dia dah sakit tu, dia sentiasa kalau ada kematian dia akan pergi mandi jenazah. Mufti. Mana ada mufti mandi jenazah? Mufti datang mayang dia lah. Itu normal. Tapi mungkin beliau mengambil barakah hadis ini. Bagi ada jenazah mandi, bukan mandi total lah, barakah, ambil keberkatan dan sebagainya. Dikatakan, bahkan saya lihat sendiri, beliau sihat, kaki tu okey lah, boleh berjalan, boleh mengajar dan sebagainya. Mungkin berkat beliau ni memandikan jenazah. Yang Nabi kata, memandikan jenazah dan tidak menghebahkan akan amanah ataupun rahsia jenazah itu, maka ia akan keluar seperti orang yang lahir daripada perut ibunya bersih tanpa dosa dan tuan sekalian. Itu di antara benda 6 saya ulang balik. Kalau kita boleh buat insya-Allah taala, pertama sekali ialah memperbanyakkan sujud solat di saf yang pertama ataupun yang saf yang seterusnya, membaca Fatihah ataupun amanah Rasul 5, bersalaman dan berselawat, salam orang dan berselawat, mengharapkan kita juga diampunkan. Dan kemudiannya ini yang payah sikit lah, memandi jenazah kalau ada ruangan. Ini berkat betapa tuan sekalian, dan tidak menghebahkan akan dirinya, aib dia. Mudah-mudahan itu di antara benda 5-6 benda yang boleh kita buat. Mudah-mudahan kita diberikan afu ataupun maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Tuan sekalian, itulah untuk pagi ini, benda yang agak ringkas, agak ringan untuk kita kongsikan. Namun jika ada keberkatan, ialah benda yang baik untuk kita amalkan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya mohon maaf kesalahan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.